Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bertemu dengan saya lagi, Cikgu Hadi. Hari ni topik dia special. Tengok pada pakaian dan background yang saya letak tu. Okey, topik hari ni adalah berkaitan dengan baja. Okey, bab unit 1.3 kita akan tengok jenis-jenis baja. Ini salah satu contoh baja lah. Alright, baja ni saya beli di kedai Eko, murah ya. Okey, keluaran ladang emas, baja kompos, dan ada satu lagi jenis, ini pun adalah baja. Okey, baja organik. Sudah jadi tak nampak. Okey, jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Kita kembali selepas ini. Okey. 1.3.1 menerangkan jenis baja iaitu baja organik dan baja kimia. Kalau pelajar boleh ada buku teks dengan pelajar sekarang, boleh buka pada muka surat 57. Kita akan tengok topik unit yang subtopik yang baru, unit 1.3, baja dan pembajaan. Apa itu baja? Okey. Apa itu baja? Kalau kita rujuk dalam buku teks ni, dia kata baja ni salah satu bahan yang kita tambah kepada tanaman, sama ada kita tanam secara direct atas tanah ataupun tanpa tanah, yang mana tujuannya adalah untuk kita nak tingkatkan hasil dan juga kualiti tanaman. Jadi baja memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk tanaman, terutamanya tanaman yang akan menghasilkan hasil untuk kita lah. Alright, baik, teruskan. Dalam baja, dia dikategorikan kepada dua jenis. Okey, dua jenis baja, iaitu baja organik dan juga baja kimia. Tapi sebelum tu, alright, baja ni secara fizikalnya dia wujud dalam beberapa bentuk. Antaranya adalah baja dalam bentuk pellet. Pellet yang macam makanan ikan tu. Tapi itu makanan ikan lah. Ini adalah baja. Baja ni dalam bentuk pellet. Okay. Yang kedua, dia wujud dalam bentuk debu. Okay. Baja juga dalam bentuk debu. Kita boleh tabur di pokok-pokok tanaman kita lah. Dan seterusnya, baja wujud dalam bentuk butir. Okey. Butir-butir kecil, halus-halus. Dan seterusnya, baja wujud dalam bentuk cecair, folia. Okey. Kita teruskan. Baik. Baja organik. Baja, kalau kita tengok, ada baja kimia, ada baja organik. Bila sebut dia organik, mesti berkaitan dengan semula jadi. Okey, berkaitan dengan semula jadi. Jadi dia dikelaskan kepada tiga jenis ataupun tiga kategori yang kita boleh kita boleh ambil sumber yang kita boleh ambil untuk menghasilkan baja organik. Apa dia? Yang pertama, kita boleh ambil tinja haiwan. Yang kedua, kita boleh ambil sisa kilang. Yang ketiga, kita boleh ambil sisa ladang. Tinja haiwan contohnya macam tahi kambing, tahi ayam. Okey. Sisa kilang kita boleh ambil contohnya macam sisa-sisa daripada kilang kelapa sawit. Okey. Kilang-kilang yang memproses bahan semula jadi lah. Okey. Sisa ladang contohnya adalah seperti ladang sayur-sayuran, yang mana sayur-sayuran yang memang dah tak boleh keluarkan hasil, kita nak buang dia, kita boleh jadikan dia sebagai baja organik. Okey. Ini gambar-gambar contoh lah, contoh baja-baja yang terdapat dalam pasaran. Kalau nak beli baja, boleh ke kedai pertanian ataupun yang paling mudah, kedai Eko Pilihan Hati. Okey. Yang seterusnya, baja kimia.
baja kimia terbahagi kepada 4 jenis ataupun 4 kategori. Okey, 4 kategori. Apa itu 4 kategori baja kimia? Yang pertama adalah baja tunggal. Okey, nama pun baja tunggal mestilah dia maksudnya adalah hanya satu unsur dalam baja tersebut. Yang kedua, baja sebatian. Alright. Yang ketiga, baja campuran. Dan yang terakhir adalah baja lengkap. Okey. Ini contoh yang dinyatakanlah. Alright. Kejap lagi kita tengok yang itu. Saya terangkan dulu. Baja tunggal ni, baja tunggal ni adalah baja yang nutrien hanya satu diperlukan oleh tanaman. Okey. Kita ada baja tapi nutrien di dalam baja tersebut hanya ada satu unsur sahaja. Contoh, kalau baja tu adalah unsur nitrogen, jadi nitrogennya lah. Apa contoh baja dia? Adalah baja urea. Contoh baja yang ada unsur fosforus. Jadi kita ada baja tunggal CIRP. Dan kalau untuk baja kalium, kita ada baja muriat potasi. Okey? Baik, baja sebatian. Baja sebatian ni adalah baja yang mengandungi 2 atau lebih unsur utama. Okey? Unsur utama nutrien yang mana dia disebatikan secara kimia. Okey? Dia ada melalui proses-proses kimia yang menghasilkan baja tersebut. Itu sebab nanti kita akan bezakan antara baja kimia, baja sebatian dan juga baja campuran. Dia ada beza dia. Okey. Untuk baja sebatian, kena ingat dia adalah baja yang disebatikan secara kimia. Okey. Baja campuran. Juga 2 ataupun lebih baja tunggal yang berbeza saiz, bentuk dan ketumpatan yang mana dicampurkan secara fizikal. Apa maksud fizikal? Maksudnya kita ambil urea, kita ambil CIRP, kita ambil muriat potasi, kita campurkan dan kita gaulkan, jadilah dia sebagai baja campuran. Okey. Baja lengkap yang mana mengandungi kesemua kombinasi nutrien yang diperlukan oleh tanaman. Contoh nitrogen, fosforus dan juga kalium. Baja ni mengandungi nutrien mikro, campuran enzim dan pengawal tumbuhan semula jadi. Okey, bawa kita tengok apa yang ada di bawah. Ini contoh baja tunggal. Ada urea, ada CIRP. Urea kandungannya adalah nitrogen, CIRP adalah fosforus. Baja campuran, berlabel mixture, itu dikenali sebagai baja campuran. Manakala baja sebatian, dia dikenali dengan mudahnya adalah baja NPK lah. Okey, kalau kita tengok labelnya NPK, itu adalah baja sebatian. Ini contoh-contoh. Ini contoh baja tunggal. Baik, ini contoh baja sebatian. Baja sebatian ni memang dah disebatikan secara kimia. Okey, dia dah memang ada dah. NPK, unsur nitrogen ada 28, P ada 14, K ada 14. Cikgu, apa benda nombor-nombor tu? Macam, lain macam je nombor ya. Korang jangan macam-macam. Ini nombor bagi unsur nutrien yang terdapat dalam baja ni. Okey? Alright. Kita tengok. Ini adalah kategori bagi tinja haiwan, bagi baja organik. Okey? Kita ada peratus ya, kalau boleh tengok kat sini. Kenapa kita nak perlu tengok peratus nitrogen, fosforus dengan kalium? Sebab bagi peratus-peratus ni, unsur-unsur NPK dia ada peranan yang tersendiri. Kalau kita letak lebihan nitrogen, ada kesan-kesan pada tanaman. Okey, kita tengok kat sini. Kalau tinja daripada berbiri, kandungan yang tinggi adalah kalium dan juga nitrogen. Kalau lembu, kandungan yang tingginya adalah nitrogen. Kalau khinzir, nitrogen juga. Kuda, kandungan yang tinggi adalah nitrogen juga. Manakala kalau ayam, kandungan yang tinggi juga adalah nitrogen. Tinggi juga ni 1.6.
Okey. Baik. Ini apa kegunaan nutrien-nutrien untuk tumbuhan. Okey. Kita ada dua jenis. Kita bahagikan dia kepada dua jenis, iaitu makronutrien dan juga mikro. Makro ni maksudnya yang banyak lah. Mikro ni yang sedikit, unsur yang sedikit. Okey. Kalau makro, antaranya contoh adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan juga sulfur. Manakala mikro, boron, klorin, kuprum, ferrum, mangan, molybdenum dan juga zinc. Okey, seterusnya kita tengok apa peranan nitrogen. Tadi kita dah belajar pasal baja tunggal. Kita dah tahu N tu apa, P tu apa, K tu apa. Sekarang kita nak tengok apa gunanya N. Okey. N. Sekejap saya highlightkan. Okey, supaya kamu boleh nampak. Kita letakkan color yang terang sikit je. Okey, color pink. N. Peranannya komponen utama bagi klorofil. Apa guna klorofil? Kamu dah belajar dalam sains masa menengah rendah. Apa fungsinya klorofil? Klorofil berkaitan dengan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah untuk proses melakukan menghasilkan makanan untuk tumbesaran pokok. Jadi, dia mempercepatkan tumbesaran dan menggalakkan pertumbuhan tanaman. Alright? Menggalakkan pembinaan tisu dan juga menggalakkan hasil daun. Jadi, kena ingat, kalau baja N, nitrogen, dia berkaitan dengan daun. Okey. Apa berlaku kalau kekurangan nitrogen? Tumbesaran terbantut, klorosis dan juga nekrosis. Ini berkaitan dengan daun yang dia akan ada kesan-kesan dia lah. Klorosis ni kalau kita tengok dia berlaku kekuning-kuningan pada daun tu. Okey, itu adalah klorosis. Baik, kita pergi seterusnya. Fosforus. Mempercepatkan pengeluaran akar, bunga dan juga buah. Dia lebih kepada akar. Apa fungsinya akar? Penting ke akar ni? Mestilah penting, kan? Akar berfungsi untuk penyerapan air dan juga nutrien. Ini fungsi akar. Dia berada di dalam tanah, kita tak nampak. Tapi dia memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, fosforus tujuannya adalah untuk pengeluaran akar tanaman. Meningkatkan daya tahan tumbuhan daripada penyakit. Okey, daya tahan tumbuhan. Kemudian metabolisme kanji dan protein mengaktifkan enzim. Apa berlaku kalau kurang? Pokok tersebut dia berwarna merah-merah ungu pada daun atau petil daun. Manakala bahagian bawah daun berubah dari hijau kepada kekuningan. Kita boleh tengok di bahagian bawah dia lah. Okay, bahagian bawah daun tu. Dia akan berubah warna. Seterusnya, kalium. Merangsang enzim proses fotosintesis dan respirasi. Membantu pembinaan kanji dan juga protein. Terlibat dalam sintesis. Menggalakkan pengeluaran bunga. Ini yang penting dia ni. Untuk baja kalium, unsur kalium, dia menggalakkan pengeluaran bunga. Bunga keluar bermaksud akan hasilkan buah yang banyak. Menggalakkan tumbesaran tisu meristem. Tanda-tanda kekurangan bermula pada daun tua. Jadi berlaku klorosis antara urat daun dan juga nekrosis bahagian tepi daun. Lebih kurang macam kekurangan unsur bagi nitrogen tadi. Okey. Ini contoh-contoh kaedah bagi pembajaan lah. Boleh menggunakan kaedah pengairan. Pengairan ni maksudnya macam kaedah titisan lah. Kalau fertigasi, kita buat kaedah titisan. Okey. Kaedah penyaliran, kita ada pemarit, pam air atau pengorek kaut. Okey. Ada lagi kaedah-kaedah lain. Kaedah dalam pembajaan yang selain daripada ini. Dia kaedah taburan, iaitu kita taburkan di sekeliling pokok yang mana kita ada lingkungan kanopi. Kemudian kita buat menggunakan kaedah alur. Baja diletak dalam alur dan dikambus semula.
Alur tu pula dia mengikut kepada bahagian hujung pucuk pokok. Okey. Dalam buku teks boleh merujuk pada muka surat 60, 61. Ada juga kaedah poket. Okey, kita hasilkan satu lubang poket-poket di sekeliling tanaman, kita letakkan baja dalam tu, kemudian kita kambus poket. Ada juga kaedah semburan. Okey. Kita semburkan baja menggunakan alat semburan untuk merawat apa yang berlaku kekurangan-kekurangan pada tanaman. Okey. Dan yang terakhir kaedah desain yang saya terangkan tadi. Okey. Baik, seterusnya kita pergi lihat 1.3.2. Kebaikan baja organik dari segi aspek keadaan tanah, kadar penyerapan dan pegangan air, kandungan nutrien dalam tanah dan kandungan mikrob dalam tanah dan ketersediaan nutrien. Okey, ini adalah contoh kebaikan baja organik. Membaiki struktur tanah. Okey. Baja organik membaik pulih fizikal tanah dengan membaiki tekstur dan juga struktur tanah yang kita dah belajar pada bab yang awal-awal hari tu. Okey. Kita gunakan baja organik untuk membaiki keadaan struktur tanah. Yang seterusnya, menggalakkan pertumbuhan akar dan organisma tanah. Okey. Dia menggalakkan pertumbuhan akar yang mana akar-akar tu akan berkembang ataupun akan semakin banyak dan juga organisma tanah pun makin tinggi. Okey. Seterusnya, memperbaiki pengudaraan di dalam tanah. Tanah kita ni, kalau kita semakin banyak ataupun semakin kerap kita tanam tanaman-tanaman kita, kan kita ada cycle 1, cycle 2, cycle kitaran kita lah. Sampai satu masa tanah tu dia jadi terlalu padat. Jadi kita nak membaiki pengudaraan di dalam tanah tu, kita boleh gunakan dari segi kaedah baja organik. Membantu menyimpan air. Okey. Kalau dalam buku teks dia bagi tahu baja organik mengandungi banyak mikroorganisma yang berupaya menambahkan rongga udara dalam tanah, menyebabkan kadar serapan tinggi dan penambahan liang mikrob dalam tanah. Okey, membekalkan zat makanan dan yang terakhir meningkatkan kadar penyerapan nutrien oleh pokok. Okey. Baik, kita tengok apa kesan sampingan baja organik dari aspek pertumbuhan rumpai, penyebaran perosak dan perumah kepada perosak. Ini contoh adalah kesan sampingan baja organik. Berbau busuk, mengalakkan kehadiran perosak, kan? Bila kita letak contoh baja organik, kita pakai organik daripada sisa ladang ataupun sisa haiwan, dia busuk. Kadang-kadang kalau kita gunakan sisa-sisa tumbuhan, pisang dan sebagainya, okay, dia bau tu dia menarik kehadiran perosak. Contoh macam tikus dan sebagainya lah. Menggalakkan pertumbuhan rumpai. Okay, banyak rumpai-rumpai, rumput-rumput lah, rumput liar tumbuh. Penyebaran perosak ataupun memudahkan dia jadi macam perosak tu dia cepat untuk menyebar. Okay. Meresap lambat ke dalam tanah. Okay. Dan dia menjadi juga sebagai perumah kepada perosak, kan? Organik, benda-benda organik ni kan selalunya dia mudah untuk menghasilkan kulat dan sebagainya. Jadi dia menjadi perumah kepada perosak tu. Alright. Okey. Ini ada 4 jenis baja organik yang boleh dijalankan ataupun boleh dibuat secara amali di rumah pelajar masing-masing. Cara dan kaedahnya nanti saya akan tunjukkan pada video yang seterusnya. Mungkin pada hujung minggu ni ataupun pada minggu depan. Alright. Kita teruskan lagi. Ini contoh-contoh lah. Contoh-contoh penghasilan dia. Ada 4 jenis tu. Okay. Boleh guna buah, boleh guna sayur, boleh guna ikan, sisa-sisa ni lah. Fish amino acid. Dan kita boleh guna juga daripada kulit telur. Okey. Kita tengok. Menghasilkan satu larutan baja organik iaitu FPJ atau FAA. Yang ini yang saya beritahu tadi lah. Kita nak hasilkan satu larutan baja organik. Okey. Alright. Kebaikan penggunaan baja kimia. Ini kita tengok kebaikan penggunaan baja kimia. Baja kimia ni
Dia baiknya dari segi dia ada fungsi yang khusus. Kita dah bincang tadi. Contoh macam baja tunggal nitrogen. Fungsinya untuk lebih kepada pertumbuhan daun. Jadi itu fungsi nitrogen. Jadi baja kimia ada fungsi yang khusus. Kesan tindak balas tumbuhan yang cepat. Memang cepat berbanding dengan baja organik. Kandungan nutrien kita dah tahu. Berbeza dengan organik. Kadang-kadang kandungannya kita tak tahu apa yang kandungan dalam tu. Okay? Tapi untuk baja kimia kita dah tahu kandungan-kandungan dia. Kemudian menambah nutrien dalam tanah. Okey, kita analisis kesan penggunaan baja kimia berlebihan iaitu pencemaran tanah, keasidan tanah dan juga kos pembajaan. Okey, kesan penggunaan berlebihan baja kimia. Yang pertama, dia mencemarkan air dan tanah. Ini kena ingat ni mencemarkan air dan tanah. Okey, ini kesan-kesan dia. Meningkatkan keasidan tanah. Jadi kalau kita makin lama makin kita banyak guna baja kimia, dia akan meningkatkan keasidan tanah. Perlu buat proses pengapuran untuk kita nak kurangkan asid dalam tanah. Kos baja yang tinggi. Contoh ni lah. Ini kalau pokok yang kecil. Bukan pokok kecil. Keluasan tanaman yang kecil, kita bolehlah beli kan. Contoh RM2, tak ada masalah. Cuba bayangkan, kalau tanaman ditanam dalam saiz yang besar, kos baja memang sangat tinggi. Seterusnya, dia mencederakan tisu tanaman. Pernah dengar kan? Kalau kita letakkan baja, contoh macam pada anak pokok, orang kata jangan letak terlalu banyak, dia panas. Okay? Itu dia punya istilah dia lah. Panas tu maksud dia boleh mencederakan tisu tanaman. Maksudnya pokok tu dia akan kecur, macam layu-layu itu. Itu adalah kesan baja kimia. Okey? Baik. Okey. 1.3.8 adalah tajuk yang akan kita bincangkan pada kelas seterusnya. Jadi pada kelas hari ini, saya rasa itu sahaja yang perlu kita bincangkan untuk jenis baja dan juga kesan-kesan bagi kebaikan, keburukan untuk baja organik dan baja kimia. Okey. Sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pelajar. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini. Okey. Like, komen dan juga share kepada pelajar-pelajar yang ambil pertanian SPM untuk subjek pertanian. Okey. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sekian dulu daripada saya, Cikgu Hadi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.